Okay, syukur dah masuk. Tunggu sekejap kita ni. Hey. Betul Okay. lah, baru betul. Ha. Dia nak main benda-benda ni. Tak apa, tak apa. Tak ada ni. Earphone. Earphone sekejap lah. Kau ambil earphone lah. Aku sekejap ambil earphone. Sound tak kuat lah. Boleh. Okay, sementara kita tunggu Syukur ambil earphone. Okay. So, hari ini kita bersama lagi dalam Sembah Santai Atur siri keempat. So, untuk kali ini kita bersama dengan Syukurani. Hi everything. Syukurani adalah seorang artis muda yang sekarang berada di Big InsyaAllah, di studionya iaitu studio atas. Beliau bukan seorang graduate daripada UiTM. Antara exhibition yang pernah beliau masuk antaranya adalah Transit 2x2, Sama-Sama, The Millennials, Set in Motion dan beberapa lagi. Okay. So Syukur, mungkin ada antara viewers yang yang belum mengenali kau lagi. Apa kata kau introduce diri kau sikit lah. Okay. Nama saya, nama Abdul Syukur bin Haji Abdul Rani. Biasa orang panggil, saya letak lah nama pena tu Syukur Rani. So, habis degree Fine Art Shah Alam, majoring painting. So sekarang full time lah artis. Sekarang lah PKP ni lah jadi full time. Base dekat ni Shah Alam, studio atas dekat U12 besar, dengan komuniti U12 lah yang lain. So dah bergiat dalam 3 tahun lebih. Baru 3 tahun lebih? Lebih macam kurang lama lah. Macam 4 tahun lah. Rasa macam lama kan. Okay. Hai. Rasa macam dah lama lah rasanya. Lebih Kan? 3 tahun lebih. Rasa lah. Tak tahu lah. Okay. So audience, kalau ada apa-apa soalan, just leave your comment down below. Nanti kita orang akan baca. Yeah. So Syukur, aku ada few soalan aku nak bagi kau. Okay, pertama sekali lah, standard question aku akan bagi dekat semua yang aku dah sembah santai ni adalah, bagaimana COVID-19 memberi kesan kepada kau? Macam mana kau punya, sekarang kau punya timeline bekerja semenjak PKP ni? Kalau cakap pasal COVID-19 ni sebenarnya bagi kesan yang agak teruk sikit lah daripada orang cakap apa, kalau nak produce work tu kita dah habis material kan. So kita dah habis material, susah lah nak dapat material. So kena cari alternatif lain lah untuk kita buat work kan. Dekat situ pun dia punya cabaran dia sekarang ni adalah kita kena lebih jadi kreativiti lah untuk buat work lah. Daripada segi masa tu dalam studio je lah, daripada bangun tidur pagi kan. Kalau tengok mood lah sebab kan, kadang tepu juga sebab nak keluar pun tak boleh kan. Macam tu lah. Impak yang sangat teruk lah. So macam kau sekarang Saya dekat studio ada berapa? Okay, Syed, Waalaikumsalam. Terima kasih join. Waalaikumsalam. Macam sekarang kau dekat studio ada berapa orang? 3 orang 3 orang. Aku, Mirul dengan adik aku lah. Yang lain Lopong, Aiman Asyamuddin, Cik An, semua balik kampung lah. Diorang sempat lah lari. Sempat balik kampung lah. Diorang sempat lah lari. So macam bila korang bertiga dekat studio, ni mungkin tak related sangat dengan art, tapi still related dengan kehidupan korang sebagai seorang artis. Korang macam bila nak, obviously lah kedai art semua tutup. Macam barang-barangan lain
untuk survive makanan apa semua, kalau korang dah stock up ke, korang jadi stafau ke, food panda ke? Untuk dapat supplier makanan macam aku kan dekat dengan restoran Patin Mania kan. So bawah studio aku ni restoran. Patin buka Patin buka. So aku ambil job lah untuk orang cakap apa? Runner lah, jadi runner lah kan. Dekat area-area sini je, aku tak ambil jauh pun. Itulah cari duit makan kan. Daripada situ sumbernya. Yelah, sebab macam kau full time artist. So bila kau tak ada, kalau kau tak buat exhibition, kau tak ada buat show, kau tak buat commission, source of income kau kira memang tak ada lah kan. So kau kena cek kerja lain lah. Dan nasib baik lah juga ada Patin Mania kan. Nasib baik lah kedai bawah tu buka kan. Boleh deal dengan Cik Kam kan. Ni anak mohon bantuan kerajaan. Boleh. Kan boleh. Ada Roblox tak kat area 12? Dekat E12 belum ada Roblox lagi. Tapi polis dah round-round lah. Tak ada Roblox lah. Section 7 ada Roblox. Okay, macam dekat U12 sendiri kan ada beberapa studio kat sana. So studio kat sana still operate ke? Semua dah balik, semua sempat balik kampung ke? Macam mana? Korang still ada kontak-kontak ke? Ada yang sempat balik, yang sempat lari, ada yang gak tersadar kat sini yang aku tahu yang yang ada dekat sini yang setakat ni sebelah aku ada Syawal, ada Putra, ada Aik kan, Aik ada. Dayat ada. Tu je lah yang aku tahu. Syami ada. Opi dia on off lah. Rumah dia dekat Padang Jawa je. Tu je lah. Yang tahulah kat kawasan ni. At least ada lah juga kan. Tak adalah. Tu tak adalah tepu juga. At least korang boleh lah bersembang. Video call ke apa tak. Okay. Macam disebabkan COVID-19 ni jadi aku sure mesti kau ada exhibition yang macam okay, saya Fakhruddin. Okay, sembang sini ni memang ada soalan. Kita orang Arto akan bagi soalan juga dan korang sebagai audience boleh juga bagi soalan. Korang just leave comment below. Lepas tu nanti kita akan baca soalan tu lah dan akan jawab. Kita akan jawab. Saya bagi soalan senang sikit. Senang jawab. Okay. Tadi soalan aku dah lupa. Ania, okay. Macam kau memang dah ada, mungkin sebelum ni kalau kata hari tu yang first 2 weeks RMO, PKP, lepas tu dah extend ada 2 minggu. So ada tak apa-apa show yang kau tengah buat ataupun show yang sepatutnya berlangsung dalam tempoh 2 minggu sebulan ni yang terpaksa tergendala selain daripada yang setahu aku G13 lah kan? Selain daripada tu ada ke show lain kau? Adalah. Ada juga beberapa show yang dah plan tapi postpone dulu lah kan. Ada beberapa. So tapi itu tak jadi masalah untuk, sebab sekarang kan COVID-19 ni kan galeri semua banyak buat buat online show kan. So kat situ pun still boleh show lagi. Cuma kita tak tahulah sampai bila extend. Kalau extend mungkin akan cari kaedah lain lah untuk buat show. Faham. So indirectly dia kesan dia kepada punya aktiviti kesenian macam mana? Adakah mesti lagi produce work? Macam contoh lah kalau kata kau ada perancangan untuk exhibition tapi exhibition tu tergendala, adakah kau terus buat work untuk exhibition tu ataupun kau stop dulu, kau just main sketch dulu ke? Tengok juga pada ni. Setakat ni sebab yalah kalau canvas aku pun dah banyak habis kan. So cari benda, kalau cari benda lain lah yang boleh untuk kita cari surface untuk dijadikan untuk buat work lah. Kalau kita tengok Fakhruddin kan pakai baju. So macam tu lah. Daripada segi kreativiti tu makin bertambah lah rasanya sebab dah tak ada bahan kan untuk kita buat work. So ada cara lain. Tapi
sketches tu non-stop lah sebab dia kadang-kadang jadi satu idea juga kat situ. Dia jadi macam satu diary kan. Setiap hari kita akan produce sketches. So macam tu lah. Untuk work tu akan cari benda lain untuk yang akan extend lah benda lain selain daripada canvas. Apa lagi surface yang kita boleh buat. Itulah dia punya ni kan. Kalau kebiasaannya, kalau contoh tak ada PKP kan, biasa kalau canvas habis kita pergi kat Choi kan, beli canvas kan, kita pergi kedai beli material colour apa semua. Tapi bila jadi macam ni, so macam mana kita nak buat work lagi. So dah habis canvas, so macam mana lagi benda lain yang kita nak buat. Apa benda lagi yang kita boleh buat. Explore lah studio, explore patin kan, apa benda kayu ke apa ke kita boleh conteng ke atas tu, dinding ke apa ke. So in a way bagi kau PKP ni tak merencatkan kau punya kreativiti lah. Sebaliknya PKP menyebabkan kreativiti kau lagi meletus lah. Memang lagi berkembang gila lah. Sebab kau cari idea untuk, kau cari surface lain, material lain untuk sustain ataupun untuk jadi pelengkap kepada karya kau. Akhirnya kan? Macam tu lah lebih kurangnya. Sebab sebelum ni pun work aku pun dah banyak kan aku buat atas kayu ada. So atas kotak, atas paper. So dekat situ kita dah biasa dengan bahan. So boleh lah buat macam-macam. So carilah, cuma macam mana nak extend idea tu lain sikit kan. Anda kata kalau benda tu dah tak ada, apa benda lagi yang kita boleh korek kat dalam studio ni yang ada selain daripada canvas, selain daripada paper, selain daripada plywood kan. So macam ada beberapa yang aku buat. Contoh itu ada gak tanya dengan Syed kan, canvas dah habis macam mana. Dia pun bagi cadangan dia, lantai ada boleh nanti padam. So kita ambil je lah benda tu kan. Walaupun benda tu tak boleh nak dipamerkan apa semua. Jadi dia tak akan stop untuk kita teruskan buat apa yang kita nak. Idea ke apa ke, macam tu lah. So kira the thought process dan juga the creative process sentiasa berjalan lah sepanjang masih berjalan PKP ni lah. Masih berjalan. Ada certain yang bila dah habis barang dia dah macam stop sekejap ataupun stop lama. Tu is good thing lah, yang bila kau terus buat tu dia tetap akan dia tetap kiranya PKP ni bukanlah satu cuti, tapi dia buat kau jadi lebih tajam lah kau punya kreativiti. Okay, set Darudin sketches banyak-banyak untuk goreskan di canvas nanti bila keadaan dah stabil. Betul. Kita buat banyak. So apa-apa pun yang sekarang ni pada aku sebab aku punya material sekarang ni agak limited, tak cukup. So apa yang aku ada, so daripada situlah aku buat dulu apa yang aku nak buat. So daripada kita akan hold dulu benda ni. So kalau nanti dah okey ke kan, dah boleh keluar untuk beli material, so daripada situ kita dapat gambar untuk kita buat lah work yang serius, lebih serius. Sekarang bukan tak serius, kita serius juga nak buat, cuma mungkin daripada segi size dia tak ni kan. Okey, daripada segi material dia punya bahan dia kan, bahan dia agak fragile macam tu lah. So kat situ tak apa, kita hold dulu, kita buat je kan. Kat situ kita belajar juga satu proses benda yang lain. Kalau contoh kita tak pernah draw atas batu-batu ke, kita belajar juga. Kita paint atas batu apa semua. Kita tak pernah draw tak pernah paint atas paper. Contohlah kan. So dapatlah satu benda yang lain. Atas kaca, atas dekat tingkap kita, kalau kita tak pernah draw kan. So kat situ boleh je gunakan biru buat sculpture. Barang tak cukup Fik. Dah ada dah, cuma tak cukup barang. Tak sempat lah nak pergi beli. So masa sekarang ni macam, yelah PKP kau memang sepanjang hari kau dekat studio. So pembahagian masa bekerja kau macam mana? Sama macam sebelum PKP ke? Mungkin lagi extend ke? Aku rasa lagi ni kot, lagi lama aku dekat studio. Sebab sebelum ni
Aku petang aku akan, malam aku akan kerja dekat restoran bawah. Kan? Sebab malam aku dah tak buat work. So sekarang sampai malam lah aku ada kat sana. Okay, daripada tengok bangun tidur. So sampai malam lah, kan? Sampai malam boleh lah ada kat sana. Walaupun tak buat work besar pun, adalah 2-3 keping sketches yang aku yang buat kan. Termenung. Okay, kalau ada siapa-siapa yang ada soalan, viewers boleh terus ajukan soalan, nanti Syukur akan jawab. Jangan tanya yang susah-susah. Tak apa, boleh cuba jawab. Okay, macam mana kau punya proses, apa nama kata, proses memperoleh idea ataupun proses memperoleh idea dalam menghasilkan karya-karya kau. Misal kata kalau macam before this kau pernah cakap yang apa nama, waktu kau punya degree show, tak silap aku, bukan degree show, waktu show kau dekat IQ dulu, kau cakap yang kau dapat idea daripada kau tonton movie, kau tengok komik apa semua. So sekarang macam mana? Lebih kurang juga ke macam mana? Kau punya proses untuk dapat idea, dapat reference kau. Untuk aku dapat idea, aku ada beberapa cara lah untuk dalam buat work kan. Kalau boleh kongsi lah. Okay, sama ada aku first kali aku akan tonton movie. So aku pun minat cerita-cerita horror. So movie cerita hantu kan. So bukan dalam setiap cerita hantu tu, setiap horror movie ni, hantu dia lain-lain. So dia punya karakter hantu tu dia lain kan. Jadi dekat situ lah aku punya idea untuk aku cipta satu lagi karakter kan, daripada based on cerita tu. Kadang-kadang cerita hantu ni pasal dia ni dengki ke, cerita pasal dengki. Kat situ juga idea aku untuk keluarkan karakter tu. Hantu ni macam mana, jalan ceritanya macam mana. Okay. Yang kedua, aku dapat idea daripada sketches. So aku akan buat sketch, macam-macam sketch aku akan buat. So ada yang macam abstract, so ada yang macam drawing, ada yang serious drawing. So ada macam-macam ni lah aku akan buat. Ada yang main-main. So dekat situ pun nanti bila aku dalam proses untuk buat work, aku akan tengok balik sketches-sketches yang ada kan, untuk aku masukkan colour. So dia punya karakter. So aku akan kutip lah daripada sketches yang aku ada kan. Macam best lah tangan sotong ni aku tengok kan. Best lah tangan sotong ni aku akan ambil sikit. So macam aku cakap dia, aku ni jenis suka menconteng tau. Aku akan conteng dekat merata-rata tempat lah, dekat dinding ke, dekat mana-mana lah. So aku dekat situ tengah-tengah buat work pun, kau akan tengok kan, akan tengok dinding ke apa. Kau akan best lah apa benda ni, ambil sikit. Best lah efek ni, ambil sikit. Okay, tu yang kedua lah. Okay, yang ketiga, aku terus draw on the spot atas canvas. So macam kalau ada canvas tu, aku proses dia sama kat macam sketches ni kan, draw je apa-apa kan. Aku terus je buat je, hentam je atas canvas tu. So nanti daripada canvas tu kita olah balik benda dia kan. Kita minta agak macam ada ni kan, lopong dekat studio aku kan. Dia akan bagi agak pendapat dia. Dia akan tengok lah, okey ni, dia cakap kan, okey ni ko, boleh pergi ni. Tak apa, kita ni dulu kan. Kalau dia kata tak ngam lah dengan ni, kita tukar lah kan. Kita tengok juga, kalau dia senyap begitu kan, ada something wrong tu. Tapi tengoklah macam tu lah. Ada yang certain yang aku buat work, idea aku terus direct. Kalau biasanya aku akan direct lah, direct terus hentam canvas. So daripada hentam canvas tu, aku akan tengok balik sketches yang mana ada. Itulah untuk aku dapat idea lah untuk buat work. Nak request dengan Lopong ni Aiman kan? Boleh, tak ada masalah. Nanti aku contact diorang. Boleh. Sebab dia pun baru tu main show tu dengan Isa kan.
Recommended pula ni. Okay, okay, tadi kau ada beritahu yang kau kerja part time sebagai runner dekat Fatimania. So selain tu ada cara lain tak kau macam mana kau nak dapatkan source of income buat masa ni? Mungkin kau ada tak apply untuk apa nama bantuan nasional tu? Ada. Dan soalannya adalah, kau rasa perlu tak badan-badan ataupun institusi-institusi penting dalam dunia seni Malaysia membantu para artis dalam keadaan macam ni? Oh, ni menarik. Ini aku suka juga sebab hari tu aku dah terbaca. Sebab waktu yang first kali yang aku boleh spark ada waktu yang artis-artis hiburan ni kan, apa dia bercakap tentang dia punya community kan. Diorang kan bercakap tentang komuniti diorang kan, minta bantuan kerajaan untuk membantu yang belah-belah belakang cameraman apa semua kan. Jadi kat situ aku macam spark juga idea kenapa kita punya Malaysian artis kan, painter apa, sculptor apa semua, performer, kenapa tak ada yang nak menyuarakan benda ni kan. Lepas tu sampailah satu hari tu aku baca Syafiq Ali Am punya posting dekat Facebook. So aku baca yang tentang balai tu. Tentang balai tu. Aku rasa benda tu agak menarik lah aku cakap kan. Sebab kebanyakannya artis kita ni golongan B40, tambah-tambah lagi yang baru-baru nak survive ni kan, yang baru habis graduate ataupun baru 2-3 tahun, setahun 2 tahun yang baru habis grad yang nak jadi artis kan. So bila kena macam ni susah lah untuk jual work kan. So tak tahulah kalau yang boleh jual work tu adalah rezeki kan. Jadi aku setujulah dengan Syafiq Ali Am ni. Mungkin kita akan buat satu, orang cakap apa, satu benda macam commission work dengan artis kan, tapi melalui apa ni lah, balai seni ataupun badan-badan NGO yang lain untuk bantu para seniman ni. Artis melukis. Okay, kau rasa perlukah untuk artis ada satu macam union? Okay, katalah untuk selebriti diorang ada seniman. Perlukah untuk artis ada satu union untuk menyuarakan hal ini? Menyuarakan apa nama? Menyuarakan yalah apa kita punya kekurangan, macam dalam kes ni nak membantu artis-artis untuk dapatkan dana atau bantuan. Adakah perlu ada this one union ataupun entity body yang boleh membantu kita, ataupun sekadar cukup kita dah ada apa yang kita dah ada lah, balai, cendana dan sebagainya? Macam mana? Macam mana? Kira macam selebriti kan ada diorang punya persatuan seniman. Okay. Perlu tak kita ada? Kita perlu juga. Aku rasa tak tahulah, depends on pada situasi macam mana. Aku rasa kita tak perlu kot benda tu. Sebab kita ni artis ni dia lebih suka menyendiri tau. Dia lebih suka berahsia siapa dia. Yang kenal di kalangan kita lah kan. Kalau kita buat macam tu, kita ni siapa dekat mata-mata netizen kan. Orang pun takkan kenal aku rasa. Yang kenal pun di kalangan kita. Cukuplah kalau kita kenal siapa-siapa kita kan. Kalau untuk apa kita buat macam apa persatuan seni lukis apa ni kan dah ada. Macam contohnya apa persatuan seni lukis apa Perlis, Kedah, setiap negeri kan ada. Negeri-negeri lah kan. Negeri-negeri kan pun dah ada. Kalau dekat-dekat sini pun ada komuniti masing-masing kan. Secukuplah dekat situ yang mengenali. Kita pun saling mengenali antara orang-orang ni. Kita punya scene pun tak adalah besar sangat. Betul? Untuk apa kita nak buat bagi tahu? Yalah kalau kita bagi tahu media kita ada satu seni visual. Ya, aku tak tahulah tu pendapat akulah kan. Baik. Okey. Ada tadi satu soalan daripada Syed Fakarudin. Adakah setiap karakter tu mempunyai maksud tersendiri bagi artis? Contohnya
apa nama, contohnya sotong, apa mana tadi soalan ni, contohnya manusia berkaki sotong ibarat manusia dua alam, adakah itu cara penyampaian surrealism? Dalam surrealism ni macam cakap macam pelik je. Dalam surrealism ni dia semua benda dalam work tu dia ada maksud lah sebenarnya. Dia macam contohlah dia buat benda ni mesti ada reason dia kenapa. Tapi bila dah melalui satu zaman yang kan art ni dah melalui zaman proses dia. Kan dah lepas zaman ni. So sampai orang buat benda tu dia dah tak ada maksud pun. Kan dia boleh jadi satu karakter tu dia main je cerita dia kan. Contoh orang tu lukis orang berkaki sotong cerita pasal dua alam kan. Okey dia cerita pasal tu je, pasal dua alam. Tapi contoh kalau dia tambah tepi-tepi dia kan. Okey sotong tu ada tanda X ke, dia tulis apa. Macam contoh dia tulis something ke apa semua. Tapi benda tu tak membawa maksud pun. Benda tu boleh juga. Boleh. Kan. Macam contoh dia lukis satu karakter kecil kan. Dia lukis main karakter orang berkaki sotong. So dekat pemandangan dia kan ada rumah ke apa ke. Okay, dia lukislah orang kecil-kecil kat situ. Kan orang tu bogil kan. Cakap pasal rakyat. Cukup lah. Sebab semua orang tahu benda tu. Kan. Macam tu lah. Tapi karakter, dia punya main karakter tu mesti ada kena sebab dia. Macam work Salvador Dali pun even dia punya tu okey. Dia lukis bentuk perempuan pun. Dia cakap tentang landscape dia. Kecantikan landscape tu. Perempuan apa semua. Tapi dia lukis je perempuan, orang tahu perempuan. Tapi orang tahu juga landscape dia punya benda tu kan. Okay, baik. Pemanis dia lah saya cakap kan. Pemanis dia lah, betul lah tu. Okay, tadi Zat Haikal ada minta sebelum habis live buat tour action figure raksasa. Okay, boleh ke cukup? InsyaAllah. Alah okay, perlu lah nak tunjuk-tunjuk. Request Syukur buat tutorial sketches. Sama buat sketches pak. Kalau nak buat boleh, tak ada masalah. Alah. Boleh insyaAllah akan datang. Okay, ni daripada Joy Kecil. Adakah gambaran imagery Syukur ni lebih kepada third meaning ataupun accidental meaning? Dia lebih pada accidental meaning. So aku buat dulu benda tu dan daripada situ akan datang apa yang aku cerita. Ada certain karakter yang aku dapat daripada macam contoh aku tengok movie kan. So aku dah tahu jalan cerita. Aku dah tahu karakter apa yang aku nak buat. So aku lukis ikan kan, ada kaki orang kan. So aku lukis dulu. Then daripada situ aku akan tengok lah. Aku akan research lah work siapa yang macam ni. So apa maksud ikan berkaki orang ni. So kenapa benda ni dikeluarkan kan. Ada juga yang aku keluarkan karakter dia. Contoh karakter aku yang aku keluarkan ni, aku banyak letakkan dia dalam anti-hero. So benda tu dia tak berpihak kepada hero ataupun tak berpihak kepada lawan lah kan. Jadi dia boleh jadi siapa-siapa lah. Dia menentang hero, menentang lawan. So banyak karakter yang aku keluarkan adalah macam tu. So aku akan buat dulu dan aku akan fikir cerita tentang siapa dia. Ada yang aku keluarkan, yang aku dah fikir apa benda yang aku nak keluarkan. Siapa dia yang aku nak keluarkan. Okay, baik. Harap-harap dapat menjawab apa nama Joy Kecil punya soalan. Okay, ni ada soalan daripada Syed Fakhruddin. Nak tanya Tok Kura, cendana tu ada bantuan untuk seniman ke? Okay, aku pun nak tanya juga soalan tu. Betul, kena tanya Syukur kan. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Okay, untuk bantuan cendana tu, by right dia memang itu bantuan untuk artis yang memang dibuat. Sekejap aku check balik. Aku double confirm. Kita tak boleh main cakap ni, takut salah pula kan.
Patutlah suka raksasa. Memang lah. Funding tu akan keluar pada 14 hari bulan, 14 April, lagi 5 hari. Dia memang untuk support artis kolektif yang terkesan daripada RMO ni. So by right nanti 14 hari bulan dah boleh start apply lah, siapa yang rasa nak apply. Bantuan bermula daripada tak silap aku 1,500 untuk individu, 3,000 untuk kolektif event apa semua. So boleh, kalau tu mungkin siapa-siapa yang berminat, kalau tu rasa yang berminat boleh try lah kot. Just submit the proposal apa semua on 14 hari bulan. Tapi dia kolektif kan? Kolektif ke? Dia boleh kolektif ataupun individu. Individu 1,500 kalau tak silap aku, paling sikit 1,500. Kalau untuk kolektif banyak main. Jack ni banyak main. Yang itu tak pasti. Aku tak baca lagi sampai habis dia punya tu. Aku just baca apa yang diorang share dekat diorang punya Facebook, apa yang CEO diorang share kat Facebook lah. Dia punya apa nama? Terms and condition aku tak baca. Memang saya tak keluar lagi pun. Tapi nanti mungkin 14 tu boleh try lah. Apply semua wahai seniman. Harap anda semua boleh survive. Betul Syed. Sekarang ni survive je. Artis ni dia nak produce work je. Betul. Sama-sama harap dapat membantu. Nanti korang just check lah dia punya website cenana.com.my. Wah, aku dah jadi aku buat iklan untuk Cenana pula. Tak apa lah, nanti boleh minta sikit. Macam saya cakap lah, apply semua wise statement, harap anda semua boleh survive. Yep. Sebab lagi satu, jangan macam korang kalau yang mampu, yang boleh dapat VPN tu apply lah. At least dapat support kan. Okay, balik pada soalan untuk tentang benda ni. Okay, macam nak tanyalah, macam apa pendapat kau tentang scene Malaysia? Macam tadi kau cakap scene Malaysia tak besar mana, kita semua kenal antara satu sama lain. So kau rasa apa pendapat kau tentang art scene tu? Sejauh mana dia punya art scene tu, kira kata kita saling macam kata kita support ke apa ke, macam mana kau rasa kita punya art scene? Kita punya art scene Kita punya art scene Macam mana art scene kita? Apa pendapat kau tentang art scene kita sekarang ni? Ya. Sepanjang kau berada dalam ni lah, dalam art scene sekarang lah. Kalau kau dah kata kau dah masuk dalam art scene dah 3 tahun apa semua, macam mana, apa yang kau rasa tentang pendapat peribadi kau lah, apa yang kau dah tengok daripada kau mula-mula masuk sampailah kau berada dekat tahap kau sekarang lah. Macam mana kau rasa starting dia? Aku starting art scene, aku start masuk art scene kira tahun-tahun yang kira okey lah, kira boleh survive dengan jual work kan. Aku ada master aku Syafiq Nordin kan. So dia ajar aku macam mana aku nak untuk manage work aku, macam mana apa benda yang aku perlu buat untuk jual work. So aku start daripada situ kira okey kan, tapi tak lama. So start bila negara kita mengalami kejatuhan ekonomi kan. So kita juga terkesan lah juga kan. Makin lama makin teruk. So still boleh jual work kan. Cuma taklah dengan harga yang terlalu mahal, dan taklah harga yang murah tu boleh lah. Cuma start ekonomi kita drop, Malaysia punya ekonomi drop. So kita punya galeri pun banyak orang kata apa, show yang try untuk cantik. So work yang nak cantik, so buat work yang boleh jual dengan size yang boleh jual. So kita pun, artis pun
main kat peranan yang benda yang sama. So macam tu kita play game lah. So work besar kita, harga artis-artis yang baru ni yang macam baru-baru kolektor, pembeli-pembeli peminat-peminat karya untuk beli diorang punya work pun takkan yakin kan. Harga RM5,000 untuk diorang spend pun tak boleh nak ni kan. Jadi dia play game lah, buat lah work yang harga yang boleh jual, harga yang bawah RM2,000 kan, RM3,000. So dekat situ lah. Tapi agak sakit lah, makin lama makin jatuh kita punya ni. Kalau sebelum ni pun dekat galeri pun tak banyak work yang boleh jual. So tak tahulah macam mana dia punya situasi. Mungkin artis banyak jual lepas habis show ke, kita tak tahulah kan. So macam tu lah aku rasa juga dia punya tu, walaupun dalam masa yang singkat kan, tapi dapat gak rasa macam mana scene tu boleh pergi, macam mana artis-artis yang lain kan, macam geng-geng ni try untuk support yang bawah. Macam baru-baru, macam tahun lepas kan ada dekat Euroblast buat satu kongres lah, dia handle Syafiq Ali Aman apa untuk bantu artis Euroblast ni, macam mana untuk bagi nampakkan satu community tu. Best lah macam tu. Ada yang orang lain yang nampak kita, so macam slow, okay, diorang tolong. Best lah benda tu. Daripada sokongan artis-artis ni, sonok. Best lah. Cuma daripada segi nak cakap ekonomi market jual work tu, aku tak tahulah. Tu bergantung pada individu ataupun galeri kot yang boleh jawab benda tu. Cuma daripada aku ada borak-borak dengan sini artis kan, banyak agak dia orang pun ada juga cakap yang teruk apa work macam ni berapa puluh ribu tak boleh jual kan. Kena harga macam ni, macam tu lah. Aku pun start daripada, aku pun dah boleh baca tempoh hari macam okay, harga RM5,000, so agak susah sikit nak jual kan. So try main dengan harga bawah RM5,000, RM3,000, macam tu lah. So daripada situ aku okay, buat small work, sketches, buat series of work, buat series sketches. So kat situ jugalah boleh jual lah. Alhamdulillah. Okay. Kau tadi kau cakap tentang harga, contoh apa nama? Ada kolektor yang tak mampu nak beli work harga lebih daripada RM5,000 dan sebagainya. Kau rasa apa yang menjadi faktor kepada peletakan sesuatu harga tu? Bukan dia tak mampu beli, tapi dia kolektor, pembeli art ni dia akan okay, siapa je boleh pergi tak work dia macam ni untuk dia spend, sebab art ni dia salah satu investment. Betul. So dia akan tengok okay, contoh artis ni baru grad tak sampai setahun kan, ini contoh je. Okay, then dia nak jual work dia dengan harga RM5,000 kan. So tapi dia belum ada show ke, macam tu lah, belum nampak lagi dia punya perjalanan. Aku rasa agak susah untuk orang nak beli work dia dengan harga tu kan. Jadi dia kena play game jugalah. Dia kena buat work yang bagus-bagus lah untuk orang, walaupun one day dia takkan jadi artis ke, macam tu lah, dia takkan jadi full time artis kan, tapi dengan harga RM5,000 tu work dia orang puas hati untuk beli. So macam kau, pendapat kau, karya tu, peletakan harga karya perlu based on kepada macam mana? Kepada pengalaman artis tu ke? Dia punya work saja ke? Sebab kalau kita cakap macam formula untuk peletakan harga dalam scene kita ni berceramuk sikit. Dia ada yang kata harga yang artis baru grad tak boleh lebih daripada RM1,000, tak boleh lebih daripada RM3,000. Ada yang kata harga work mid career artis tak boleh pecah daripada RM30,000, tak boleh lebih daripada RM25,000 misalnya. Ada yang kata work artis ini pun tak boleh pecah RM100,000. So pendapat kau lah, macam bila kau nak letakkan harga, kau letak based on apa? Ni just personal lah, kau bukan untuk menjawab the whole scene lah, tapi untuk kau personal, macam mana kau letakkan harga kau? Okay, aku mengikut garis panduan yang dah diletakkan waktu aku belajar, dulu belajar dengan Prof Jai. So dia dah letak dah. Okay, grad kena starting harga dengan berapa?
So daripada situ aku akan refer dengan yang ni lah, artis-artis yang mana dah pernah jual work kan. So aku refer Syed, aku refer Syafiq. Aku tanya diorang macam mana diorang letak harga. So diorang dulu habis grad, so berapa, macam mana dia letak harga tu kan. So daripada situlah kita dapat tahulah, kita kena refer juga macam mana harga tu boleh pergi. Tapi ada juga pendapat orang lain yang bagi dekat aku, work ni tak boleh lah harga macam ni, work ni work ni bagus, kena harga yang macam ni, kena harga mahal. So ada juga yang bagi macam tu. Tapi pada aku, kenapa aku tak ikut yang macam tu, sebab bila artis buat work, so semua work yang dia buat, dia akan rasa work tu bagus kan. Walaupun work tu orang tengok tak bagus, tapi pada dia rasa bagus. Contoh kalau dia buat work ni, contohlah dia ambil masa lah setahun lah untuk dia buat sekeping work ni, harga work 5x5. So kalau dia dah rasa bagus, contoh dia letak work ni, saya letak dengan harga 10,000, tapi orang lain tengok, work ni tak bagus lah, work ni 5,000 lah. Macam mana artis tu rasa? Mesti dia akan rasa susah untuk, work ni bagus kot, dia akan cakap work ni bagus kot. Okay, faham, baik. So dia tadi ada gangguan lain sikit, dia macam stop sekejap. Syukur okey tak? Tak dengar lah audio dia. Audio kau hilang, Syukur. Hello, Syukur. Syukur punya line ke aku punya line yang problem ni? Syukur, Syukur. Syukur, kau tak dengar, Syukur? Kau macam ni, Syukur, aku call kau balik. Ya, aku call kau semula. Ya. Ada masalah teknikal sekejap. Minta maaf. Sabarlah budik. Restart. dah restart. Dapat. Asal tak dengar? Alah, aku cakap panjang lah tadi. Sebab apa? Ikutlah sikit pun. Aduh ya. Aku pun tak tahu benda ni nak jadi. Ni semua Yahudi punya agenda ni. Alih-alih salah Yahudi, asyik kena fitnah Yahudi. Aduh. Okay. So bagi kau kena sensor. Poin yang kena sensor. Alamak. Kena sensor lah guys. Aduh guys. Panjang aku kat ni guys. Aku minta remai suruh ulang balik ni. Aduh. Tak adalah. Tadi cuma aku cakap je. Tadi sampai mana yang dia tak terputus tadi? Aku tak ingat. Tadi ni lah kalau kalau jual work tadi kan, harga dia kan. So pada aku mengikut garis panduan dia, garis panduan yang ditetapkan. Macam contoh siapa cikgu kita yang Prof Jan kan. Dia tahu Prof Jan ni dah lama dalam bidang aksi, so dia tahu untuk meletakkan satu harga tu macam mana untuk fresh grade ke apa semua kan. So kita ikut daripada situ. So macam aku pun, bila aku ikut benda tu, aku akan refer pada ni
artis yang sebelum ni kan. Yang Yang ada lah. siapa yang aku berguru lah. Feed ke sebelum ni lah macam mana aku dapat harga kan. So dia orang akan cakap, oh macam ni harganya macam ni. Kan. So dekat situ lah aku punya garis panduan untuk aku buat ni. Okay, macam mana harga tu boleh naik sampai macam ni. So dia orang pun cakap lah, okay, tengok pada dia punya apa ni. Pada apalah dia punya aktiviti ke dia punya ni kan. Macam tu lah. Asyik sembah harga je. Bukan businessman ke. So kira bagi kau, peletakan harga tu objektif ataupun subjektif pada artis? Kalau macam objektif dia dah ada siap ada garis panduan apa semua. Ataupun macam kau kalau kata macam kau aku rasa kau punya lebih pada subjektif kot. Aku rasa dia lebih pada subjektif kot aku rasa. Baik. Aku rasa lebih pada subjektif. Cuma untuk harga, untuk pasal harga ni aku rasa tanya yang apa kata apa lebih berpengalaman lah macam mana dia meletakkan harga tu. Sebab ada yang macam aku sembang dengan senior artis, ada yang cakap bila dah sampai satu tahap tu artis tu yang boleh meletakkan harga dia pada orang cakap apa, ikut suka dia. Maknanya dia suka work ni so dia boleh letak harga. Tapi tu bergantung pada kalau dia dah famous lah. Kalau Pablo Picasso ke contohlah dia hidup kan. So dia akan boleh meletakkan harga dia. Work ni aku buat 2x2 ni best gila. So aku letak harga 1 juta contoh. Dia cakap macam tu lah kan. So nak tak nak orang kena terima lah sebab dia Pablo Picasso. Kalau aku buat kena kecam. Kena kecam. Kena ban terus lah. Kena ban terus. Okay, ni tadi Aiman Hasanuddin ada tanya soalan daripada Aiman Hasanuddin. Work tulisan Jawi yang disekalikan dengan visual yang sensitif, isu baru-baru ni ada isu tu? Isu siapa work? Ada, aku ada buat work. Ada satu aku buat work tu pameran DJ13. So aku ada tulisan Jawi. So ada anjing lah, anjing tengah beromen lah. Oh, okay. Dah macam tu lah kan. Anjing. Ini ini umum okay, macam tu lah dia punya visual dia. Jadi ada yang macam mempersoalkan apa, so anjing ni kenapa visual ni macam ni kan? Kenapa visual ni macam ni, tak elok lah dia cakap kan. Apa so bawah ni tulisan Jawi, atas dia anjing macam ni pula. So work ni tak bagus lah kan, dia cakap macam tu. Tapi pada aku pendapat aku sendiri, aku buat work tu dia macam satu kulit majalah lah. Macam contoh kulit majalah kan. So atas dia ada satu visual, bawah dia ada tajuk kan. So macam tajuk kat Jawi tu aku tulis dilarang merogol. So isu pada waktu tu adalah tentang isu Jawi kita, isu Jawi bangsa Melayu lah kan. Tajuk dia dilarang merogol. So ramai yang cakap apa, kalau work macam ni sama je lah aku dengan geng-geng tu. So aku juga macam mengutuk tulisan Jawi. Pada aku tak rasa macam tu. Sebab macam mana orang dulu yang tulis Jawi tapi buat buku tentang cerita-cerita lucah, novel-novel dulu kan. Macam mana diorang lukis buat poster zaman-zaman dulu menggunakan tulisan Jawi. Sama je konsep dia. So aku tak rasa benda tu aku tak rasa benda tu aku mengutuk. Tapi tak tahulah kalau orang lain rasa benda tu aku mengutuk Jawi juga. Cuma aku ada mesej yang aku nak sampaikan. Sebab tu dia tulis dilarang merogol. Work tu tajuk dia dilarang merogol. So maksudnya cakap tentang design tu lah kan. Tu sahwak je tulisan Jawi. Tak ada ni pun aku tak ada pula buat tulisan Jawi tu dengan dalam tulisan Jawi tu ada visual yang tak elok. Cuma visual tu lah tak elok kan, tak sesuai lah kalau nak digantung kat dalam rumah kan. Tapi pada aku tak ada masalah apa pun, sebab yelah macam kau cakap juga tadi yang even zaman dulu pun buku lucah pun ditulis dalam tulisan Jawi. So tulisan Jawi
adalah semata satu tulisan dan dia tak ada apa-apa efek pun. So, Yelah, kalau macam ni tu yalah. Yelah, dia macam kalau contoh kalau aku tulis Dilar Morogoro tu dalam bahasa Inggeris, adakah aku mengutuk tulisan Inggeris? Kalau aku tulis Dilar Morogoro dalam bahasa Cina, aku tak mengutuk pun tulisan Cina tu. Aku cuma message yang aku cakap tu. Cuma waktu tu adalah yang aku tekankan adalah tulisan Jawi tu. Isunya tulisan Jawi. So itu je, tak adalah ini sangat politik sangat pun. Cuma waktu tu je. Tak adalah garang sangat. Ini Amir Iskandar ni Madinah ni. Bukan Australia. Daripada Syed Fakhruddin, perlukah objek yang ganas untuk menyampaikan isi yang keras? Kenapa tak gunakan objek yang lembut? Boleh juga. Kalau kita main dengan satu, orang panggil tu paradox kan. Kita cerita ganas tapi visual dia lembut. Contoh kan. Untuk ada juga yang buat objek ganas untuk cerita yang ganas, buat objek lembut untuk cerita yang lembut. Aku ada juga beberapa reference aku yang aku ambil untuk buat cerita visual ganas untuk cerita yang ganas. Contoh, aku banyak tengok poster-poster yang Perang Dunia dulu kan. So dia menggunakan visual-visual yang ganas untuk cakap tentang keganasan kan. Tapi ada juga work aku yang ganas, aku cerita yang lembut. Macam contoh, ada series aku buat Queen Bee kan. So aku bagi tajuk dia Queen Control. So visual dia lebah, komposisi dia agak ganas pada aku. So tapi aku cerita tentang ibu tunggal. So sebab aku cerita pasal mak aku. So visual dia agak ganas tapi cerita dia lembut. So ada juga yang aku cerita cerita dia ganas tapi visual dia lembut. Macam contoh aku ada buat series superhero series kan, tapi cerita tentang pergolakan politik dekat Malaysia. Visual dia superhero, jadi kebanggaan kita, jadi kanak-kanak suka, aku suka superhero juga kan. Jadi benda tu kita angkat tapi cerita dia tentang pergolakan politik. Ada juga series superhero series. Ada juga macam Raid series, aku ada sketches aku buat Raid series. Aku buat cerita dia biasa, cerita ganas, visual pun ganas. So tapi aku banyak refer ni lah poster-poster zaman poster ataupun propaganda poster. So dekat situ reference aku lah untuk keluarkan idea juga untuk cari konten. Hi everything. Hayau. Kita ada lagi lebih kurang 5 minit sebelum live tamat. Sebab live sejam. Lepas tu nanti kita akan sambung lagi lah. Ke macam mana? Ke sekadar cukup sejam? Ikut lah. Boleh je, mana-mana je. Nanti kita sambung. Okay, baik, boleh. Sekejap lagi kan akan sambung. Okay, satu soalan terakhir sebelum kita stop dan kita sambung kedua. Ini daripada Putra tanya, perlukah karya diberi maksud atau makna tertentu sebagai pemanis rasa atau sekadar cukup dia cantik semata atau kedua-duanya sekali? Dia boleh jadi tak cantik tapi cerita cantik. Dia boleh jadi cantik, cerita cantik. Dia boleh jadi cantik, cerita tak cantik. Work lah. Ada orang buat work yang kalau personally aku kadang-kadang aku buat work tu, cerita dia aku tak pandai nak create cerita yang formal. Aku tak pandai nak buat orang kata apa, cerita lah kan. Tapi ada certain work aku yang cerita dia tak cantik, work pun tak berapa cantik lah kan. So ada work yang macam aku main hentam je kan. So ada yang cerita cantik macam Queen Bee tu, work tu ganas lah. Aku rasa macam tak sesuai lah, tapi cerita dia agak cantik lah, cerita dia Queen Bee ataupun pemanis tu lah. Pemanis tu aku rasa pemanis ni dia bergantung pada visual kita kot. Pemanis ni macam work tu kena cantik lah. Kalau cantik confirm manis work kita, colour kita, komposisi kita, barulah sedap orang tengok. Orang gantung dekat work
Yelah, untuk apa kalau kita buat work besar-besar, takkan untuk kita simpan dalam store. Mestilah untuk kita hanging. Kan? So benda tu kena manis lah. Kan? Tapi ada juga kalau kita buat work yang kita marah ke apa ke kan, work tu jadi macam orang tengok pun takut ni. Kan? Tapi bila takut, macam orang tengok takut ni, tapi best. Tak tahu macam tu. Okay, baik. Berharap dapat menjawab Putra. Sekejap. So, aku akan stopkan sekejap. Lepas ni aku akan call balik. Sebab dah cukup sejam. Okay. Boleh? Alright, sekejap kita akan sambung sekejap lagi. Okay, nanti tanya balik soalan. Bye guys. Okay, dan ada satu soalan tadi daripada Nazahan. Dia tanya ada apa-apa tak tips atau nasihat yang boleh dikongsikan dengan artis muda yang baru bertapak dalam art scene? Nasihat tak adalah nasihat. Nasihat tu macam kau jangan buat jahat ni. Tak ada, macam aku rasa macam mana lah aku nak cakap ni. Aduh, berdosa pula kalau salah cakap ni. Tak, macam aku rasa macam ataupun kau boleh cerita macam mana cara kau starting dulu. Mungkin daripada tu audience ataupun artis muda yang ada dalam kita punya boleh ni lah ambil dia. Buat je lah apa-apa pun kan, jangan give up lah, jangan sesekali kita menyerah walaupun kita hantar pameran apa work tak jual, so kita jangan give up lah, jangan keep produce banyak-banyak kan. Tak ada idea, keluar ke, travel ke, cari idea ke, macam tu lah. Banyak pesanan macam tu lah. Kalau kita down, kita rasa down, kita cari balik reference, kita cari balik siapa yang kita nak jumpa, so bawa bincang. So kita kan ada community, bila ada community ni bantulah yang lain-lain, cuba bantu jumpa, macam tu lah. Jangan give up lah. Aku pun tengah ni lagi, tengah proses-proses, cuma tak give up je lagi. Okay, baik. Aku tak sure Nazahan tu ada ke tidak, dia join sekali ke tidak ni. Tapi tak apalah, mungkin ada yang nak dengar boleh dengar, yang boleh tahu benda tu. Ini soalan daripada aku rasa Putra kot. Apa yang menjadi kayu ukur seseorang seniman itu berjaya? Jualan ataupun segi ketahanan? Segi ketahanan tu aku tak tahu apa maksudnya. Segi ketahanan mungkin sejauh mana kau kekal dalam scene ke? Macam mana? Soalan ni jealous lah. Macam mana tadi? Soalan dia tadi. Aku dah masuk lah. Apa yang menjadi kayu ukur seseorang seniman itu berjaya? Jualan ataupun segi ketahanan? Aku rasa kayu ukur dia adalah macam mana dia survive, macam mana dia happy dengan work dia, macam mana dia buat, dia berkarya lah. Pada aku itulah dia punya ni kot. Alah, kalau sebut pasal jualan, pasal asyik fikir macam jual kan, yelah memanglah kita nak artis ni sumber makan dia dengan jual karya kan. Tapi artis yang berjaya ni, ada je artis yang tak jual work tapi dia berjaya. Dia pandai cari job ke, tak tahulah, macam tu lah. Orang suka dengan work dia kan, walaupun tak jual tapi dia boleh je survive. Dia berjaya daripada segi mana? Kalau dia berjaya, dia tu artis yang menjual lukisan, dia kalau dia boleh jual banyak, so dia berjaya lah. Kalau dia artis yang buat work untuk enjoy dengan work dia, dia buat macam-macam pun semua, sampai satu tahap dia boleh jadi gila dengan work dia, itulah kejayaan dia. Aku rasa lah, itu pendapat aku lah. Baik. Yelah, kalau kita kalau orang kalau aku buat work kan, so aku nak jadi seorang penjual karya contohlah kan, so aku mestilah kena dengan kehendak orang untuk
membeli. Takkanlah aku lukis hantu, lepas tu aku harap orang nak beli. Siapa yang nak beli hantu? Kan? So dia kena produce work yang orang boleh beli. So dia akan berjaya lah dengan benda tu. Kalau aku buat work untuk aku suka, so aku buatlah apa-apa pun. Kalau orang tak suka dengan work tu, it's okay. Yang penting aku suka lah. Jadi shot sendiri lah macam tu lah. Tapi kalau dia rasa dia boleh berjaya dengan macam tu, dia ikut dia lah. Kalau orang one day orang akan nampak lah dia berjaya. Kalau dia berjaya jual work, Alhamdulillah berjaya. Macam tu lah kot. Bukan marah kot. Okay, baik, faham. Ini ada soalan daripada okay, ni ada soalan daripada jawapan presisi. Ya. Soalan daripada Rais. Dia tanya Betul. Dia tanya tentang idola ataupun artis reference dalam pembikinan karya. In a way, the reference mempengaruhi dari segi image atau konten. Macam aku cakap dia, aku punya reference aku kalau sebut macam artis reference kan. So aku banyak artis reference aku yang, tapi bukanlah yang buat benda-benda yang macam apa yang aku buat. Cuma artis reference aku macam aku ambil Peter Doig kan. Peter Doig painting dia sangat unfinished, sangat komposisi dia sangat cantik, best kan benda tu kan, Peter Doig. So aku suka tengok dia punya painting tau. Aku steam tengok painting dia dengan colour dia yang nipis apa semua. So itu aku punya ni lah, aku suka bila aku tengok benda tu aku akan dapat satu benda yang lain lah. Maknanya skin colour dia tak sama dengan colour yang padat. So antara reference aku lain, aku macam suka buku komik cerita hantu, macam contoh Puyuh punya cerita hantuan, Juju Ito punya Japanese punya cerita hantu. So pelukis komik kan. So aku minat lah dekat situ. So macam aku cakap dia kan, reference aku juga daripada movie kan. So untuk aku create satu karakter tu, untuk aku keluarkan karakter tu kan. Macam tu reference aku ni tak tahu, dia macam-macam. Dari alam Mengke. Macam tu dari alam Mengke. Cerita hantu Melayu. Dia bagus lah. Sebab kalau kita tengok science fiction punya cerita, alien ke, cerita hantu dia lain lah. Walaupun dia punya pergerakan tu sama lah, merangkak, patah badan apa semua, tapi hantu dia lain lah. Macam alien tu takkan sama dalam Star Trek, takkan sama dalam cerita Alien versus Predator kan. Kat situ dia Mak Saleh ni gila kan, dia akan create karakter kan, cipta dia kira design dia berbeza-beza lah. Lain dia punya karakter, lain dia punya orang kata apa, cerita dia, lain dia punya orang kata apa, dia punya personality dia. Macam tu aku punya reference macam tu juga. Tak tahu aku obses dengan macam serangga, dengan haiwan-haiwan yang macam yang orang cakap apa, macam berlendir-lendir kan. Aku obses dengan benda-benda macam tu. So bila tengok serangga ni, aku bayangkan dia contoh aku tengok kepala dia, aku bayangkan dia macam mana nak tengok detail mulut dia. So nak tengok dia punya mata dia macam mana. Macam siput kan, kita tak tahu mulut siput tu macam mana, tapi aku suka tengok. So dekat situ aku punya reference aku suka beli buku binatang. Okay, soalan daripada Syed Fakarudin menarik ke ni? Apa hukum kalau buat lukisan karakter hybrid ni? Aku tak tahulah hukum buat. hukum mencipta kan. Hei. Aku tak tahu lah. Cuma yang aku tahu, ya kita, kalau kita nak melukis kan, dalam panduan kita nak melukis ni, kita tak boleh nak melukis benda yang real, terlalu real kan. So kita tak boleh nak mencipta ciptaan Tuhan yang dah ada. Cuma hybrid ni aku tak pastilah hukum dia. Aku kena rujuk ustaz-ustaz
Agak kot. So, benda tu tak tahulah. Bahaya juga kan. Tiba-tiba tak boleh lukis. Salah Dia, tu. tak apalah. Nanti jawapan tu nanti aku cari lah. Aduh, Syed dia tanya. Garang macam ni, ganas. Dalam ni ganas sangat. Ni satu soalan daripada Fudail. Adakah seorang artis hanya dinilai daripada segi pemahaman, idea, karya yang bagus atau lain-lain? Sepatutnya macam tu lah. Dia mestilah penilaian dia mesti daripada hasil kerja dia. Kita buat apa-apa pun orang akan menilai kita dengan hasil kerja kita. Kerja lah apa pun. Kan? Kalau kerja, contoh kerja dekat restoran, kedai makan. Orang akan menilai daripada masakan dia. Daripada tukang masak tu buat kerja. Kan? Setuju? Okay, kalau buat contoh tukang masak tu, okay, handsome apa semua, masak tak sedap kan, orang akan menilai masakan dia. Kalau tukang masak tu tak handsome lah, muka macam rumah, tapi masakan dia pun tengok biasa-biasa tapi sedap, orang akan menilai masakan dia. Tu contoh lah kan. Sama juga macam artis, orang akan menilai daripada karya dia lah. Kalau karya dia tak bagus, teruskan usaha lah kan. Kena, yelah macam tu lah dia punya, kena buat lagi lah. Betul. Makin banyak lah. Sebab ya, kalau sebagai artis yang dinilai tu artwork, bukannya artis Yelah. tu jadi nombor dua. So kalau artwork tu best, kalau artis tak handsome pun artwork handsome juga. Kalau artis tak guna handsome, kalau artwork artis tak tu handsome, artis itu package lah. Kalau dua-dua handsome cantik lah. Yelah kan. Setuju. Oh, Syed nak bagi hangat sikit. Nak bagi Boleh, hangat sikit. boleh. Aduh, Bagi hangat sikit. Oh, tak ada masalah. Kita buat sampai 1K view. Okay, dalam masa sekarang lah kita tengok disebabkan PKP ni, kita nampak ada beberapa galeri ataupun individu ataupun kolektif yang dah start venture off kepada kepada virtual gallery apa semua, virtual exhibition. So adakah kau rasa aku nampak lah, aku nampak benda ni dia macam sampai satu masa nanti semua orang dah boleh start buat exhibition sendiri, sebab sekarang pun memang dah banyak kolektif yang buat exhibition sendiri. Contohnya macam apa nama, Think Tank, Sketch Nation dan lain-lain. So kau rasa macam mana dengan kebergantungan artis ataupun kolektif kepada galeri, ataupun artis kolektif sekarang dah start cari alternatif sendiri. Diorang cari ruang sendiri, diorang buka studio sendiri. Tu macam mana? Apa pendapat kau tentang kebergantungan artis kolektif kepada galeri? Maksudnya artis, pendapat aku tentang artis yang buat pameran sendiri, buat macam kolektif. Ya. Apa pendapat kau tentang tu? Maknanya tak bergantung dengan galeri lah. Ya, dia orang, sebab sekarang kalau kita tengok even kalau dalam suasana dunia art scene dunia pun, kebergantungan kepada White Cube tu dah agak kurang. Bukan agak kurang lah, banyak artis yang dah try to venture off sendiri, dah buat exhibition sendiri, dah apa semua. Kau rasa adakah benda tu something yang bagus ataupun tidak, ataupun benda tu ada dua-dua, bagus dan tidak? Dia sebenarnya bagus lah, tapi kita kena balik lah kepada kita punya kitaran kita. Kita perlukan juga galeri untuk kita punya, orang kata apa, record kita punya CV. Kita perlukan juga, walaupun boleh tak jadi masalah pendapat aku untuk kita buat kolektif. Maknanya satu grup ni untuk kita buat pameran sendiri, cari space ke apa ke, tak jadi masalah. Tapi kita perlukan juga galeri. Itulah kitaran kita. Artis ni tetap perlukan galeri untuk buat pameran, untuk CV dia, untuk dia punya, orang panggil apa, archive dia. So benda tu lah kan. Kalau semua 100% kita nak buat
nak buat sendiri, siapa yang akan menyimpan archive kita? Siapa yang akan menyimpan record kita kalau bukan galeri? So walaupun sekarang artis-artis macam contoh tadi macam kau cakap tadi, dekat White Cube diorang dah tak bergantung sangat dengan nak Cube kan. Tapi artis-artis yang baru untuk naik pun kan mesti perlukan White Cube untuk dia, untuk nama dia, untuk buat nama. Sebab White Cube ni satu galeri yang agak besar, agak semua agak terkenal lah kan. So macam tu lah. Dia kena balik pada kitaran dia. Kitaran dia artis perlukan galeri. So one day bila artis tu mungkin dah famous sikit kan, dah boleh buat orang kata apa, group ke untuk dia punya bergerak sendiri, tu tak jadi masalah untuk dia buat. Tu biar kat dia lah. Dia dah boleh sendiri kan, boleh survive sendiri. Okey tak? Jawab soalan ke tak kena? Okay, boleh Pak, maksudnya pada kau begitu lah, dia dan tidak lah kebergantungan kepada galeri tu. Kiranya artis muda especially dia kena juga bergantung kepada galeri dia, pada masa sama dia boleh juga buat sendiri. Lebih kurang kan? Kita kena bergantung dengan galeri untuk kita punya archive kita. Okay, sedikit sebenarnya daripada soalan tadi tentang kolektif. Yang kita tahu macam even dekat Europe pun ada kolektif. Apa tu macam budak geng-geng Arab pun ada kolektif dia ada. Meru pun ada kolektif. U12 pun ada kolektif orang. So pada pendapat kau, benarkah ada kepentingan tentang kolektif ni ataupun dia hanyalah sekadar macam a group gather together tapi dia tak ada apa-apa signifikan yang besar terhadap artis? Ada kepentingan dia. Sebagai satu kolektif kan, dia kena macam support kawan-kawan dia lah kan. Macam contoh dekat geng-geng U12 kan, kita pun kadang-kadang akan visit ke studio kan. Ada masa lah, kalau ada masa, so kita akan pergi singgah-singgah ke studio, singgah-singgah untuk tengok work apa. Contoh benda tu kan, kolektif. Dia contoh artis ni agak lemah kan, lemah lah. Artis A agak lemah, so B ni power sikit, so dia akan tolong lah yang lemah tu, yang mana power, support each other. Macam U12 pun kadang-kadang melawat juga arah. Kadang-kadang itu pergi naik bukit apa semua, aku dengan Lopong kan, join juga dia punya kolektif dia. Macam tu lah. Dia penting lah, bukan untuk borak-borak je. Kalau kata daripada segi macam datang support slow, itu lebih kepada something yang very intangible. Something yang very intangible lah, sebab kau tak dia lebih pada intangible. So macam mana pula daripada sudut yang tangible? Maksudnya kolektif tu membantu contoh daripada sudut kewangan ke, ataupun dia membantu macam get together exhibition sama-sama, support each other daripada sudut benda yang nampak fizikal, bukan sekadar non-physical. Macam contoh macam tadi kau cakap lah, beri nasihat apa semua tu, itu non-physical punya lah. So maksudnya macam yang physical, on the physical side there. Misal kata macam daripada physical, nampak macam yang geng U12 korang ada buat dulu show dekat Prima kan, kolektif U12. Adakah benda tu kira macam tangible lah, benda yang nampak. So adakah benda tu ada lagi kerap berlaku, ataupun dia benda yang very berkala? Dia macam aku tengok benda ni dia macam trend. Dia macam trend juga kan. Dia kalau macam yelah macam U12 pun kira aku rasa group yang agak lambat kan. So dia jadi macam bila U12 ni keluar, so macam ramai-ramai macam nak join, macam buka kat U12, nak join community macam tu lah. U12 buka tak sengaja pun, tapi dia jadi macam U12 banyak studio kat sana. So macam masuk. So macam mana nak cakap dia jadi dia kira support tu kebanyakan dia lebih kepada
non physical lah, macam support pergi studio. Non physical lah. Pergi studio Nak support kata support daripada segi fizik. Nak support daripada segi fizikal tu, yang kalau macam dekat kawasan kami ni dia banyak macam support ni lah. Orang kata apa, daripada segi makan lah, macam tu. Makan saja. Cuma kalau buat duit tu, masing-masing tengah survive lagi kan. Duit apa semua. Duit tu masing-masing perlukan duit. Kan? Tapi at least ukuah tu ada. Ukuah tu ada. Alhamdulillah. Nampak kuah. Boleh lepak lagi, minum sama-sama tu. Sekarang kan tak boleh. Lepak lagi patin-patin lah. Lepak lagi kan kena saman. Okay. Ini soalan daripada Syed Fakar Rukun. Seniman muda yang keluarkan karya yang sama di galeri, bilakah gerakan seniman muda untuk buat kelainan? Mungkin komen kau tentang seniman yang sama ni. Dia aku nak jawab. Panas peluh Syed ni, aku nak jawab ni. Salah jawab ni kena kecam lah. Tak apalah, cubalah jawab. Kita kalau salah tegur lah. Tak apa, ni based on pendapat kau sendiri. Okey lah. Macam mana soalan dia? Pendapat Syukur tentang seniman muda sekarang banyak mengeluarkan karya yang sama di galeri. Bilakah gerakan seniman muda untuk membuat kelainan? Aku rasa dah sampai masa dia untuk kita buat kelainan. Sekarang. Yelah, macam di galeri, mungkin kita ada mungkin kita boleh buat satu platform ataupun satu lagi kolektif kan. Okey, di galeri yang kita work konvensional, work yang boleh dijual ni, okey, itu kita boleh simpan untuk galeri, untuk berpameran di galeri kan. Tapi macam work yang kelainan ni, mungkin kita boleh try untuk slow untuk bawa keluar. Mungkin kita buat satu lagi kolektif kan, macam objek banal kan, bukan seniman yang keluarkan work macam tu kan, work yang berdasar, agak lain kan, agak keluar daripada comfort zone. So mungkin kita boleh buat satu kolektif yang okey, work ni untuk ni kita keluarkan, kita pameran dekat sini. Mungkin pada awalnya kita tak perlukan galeri untuk work pelik ni, sebab galeri ada target market dia. Kita pun faham galeri okey untuk jual. Okey, kita faham benda tu kan, dia jadi satu ni. Okey, macam mana pula kita work yang kita dah tahu lah, susah untuk kita jual, work yang lain lah daripada yang lain. So kita boleh tumbuhkan satu lagi kolektif, kita buat pameran sendiri, kita arrange sendiri kan, untuk buat macam balai buat kan, apa bakat muda kan. So kat situ artis yang mana yang buat biasa buat commercial work, painting on canvas, try benda lain. Kat situ pun dah nampak, cuma yalah, tak tahu nak cakap macam mana. Itulah benda yang ni, artis pun takut lagi kan. Kita pun takut macam takutnya aku nak buat macam ni, kita tak berani. Nanti redah je kot untuk kita buat macam tu. Aku pun sebab aku je ada juga buat work yang macam, ada aku tak paint, ada yang aku collage je, ada work yang aku tak ada, yang aku buat non-image. Aku pun bedal je, cuma tak adalah keluar galeri. Setakat ni yang keluar galeri work yang bervisual lah kan. Cuma itu je lah yang 2x2 aku keluarkan duit dengan show di whiteboard tu, keluarkan black flag. Cuma tu je tak bervisual. Itulah benda yang aku rasa lain sikit lah yang aku buat. Kan. Macam soalan saya ni dan kekurangan kewangan. Macam apa soalan saya cakap ni kan, bilakah gerakan seniman muda untuk buat kelainan ni, aku rasa macam bila kita tengok sejarah art Malaysia, kita memang tiap-tiap zaman kita ada satu kumpulan yang kira macam pelik sikit lah. Okay, mungkin zaman era 90s kita ada macam Mata Hati yang agak berlainan sedikit daripada struktur masa waktu tu dengan Zeitgeist yang berbeza apa semua. And then bila dalam tahun 2000 gitu, kita ada geng Budin, Azam, Haslin, Syafiq Aliam, Fadli, Tuli Sabran. Terus dorang menghasilkan karya-karya yang di luar kebiasaan, di luar normaliti waktu zaman tu.
zaman 2010 ke 2020 dekad yang sekarang ni mungkin tak nampak sangat kolektif sinema muda Tapi yang sekarang ni aku minat dengan geng apa? Markas Joy Yes. kecil punya geng kan. Apa kan dia punya aku agak minat juga dengan dia punya gerakan yang dia buat dah. Apa dia punya nama? Markas. Markas. So kira macam kita boleh nampak ada satu kira dekad 2010 sampai 2020 ni 10 tahun ni dia kira ada kelompongan lah. Mungkin Markas sebab Markas dia dah dalam tahun 2020 dia orang start. So dia orang ada dekad yang baru. So mungkin dekad yang ni mungkin tak ada, mungkin itulah kot kelainan yang perlu ada menurut soalan saya lah. Kita tahu lah. Tapi tiap zaman dia akan ada satu, aku tengok daripada sejarah memang kita akan nampak memang tiap zaman memang akan ada satu kelainan yang berbeza. Memang ada satu kelainan lah. Cuma yang aku nampak berani sikit yang grup yang berani budak baru yang berani ni dah apa Markas lah sekarang ni yang gila sikit lah diorang punya ni kan. Aku setuju. Betul juga. Aku setuju juga. Kita lagi advance. Mungkin advance tapi macam kita tengok lah kita boleh nampak ada apa, aku dah tergelak dah baca si Putra punya TikTok pula dah. Kita boleh nampak dia macam ada satu perbezaan tu. Dia banyak yang buat kerja ni macam yang grup-grup artis underground something yang macam tu lah, yang tak terlalu mainstream, yang mungkin dia tak nampak sangat. Ada kelainan tapi tak berapa nak menunjuk sangat mungkin. Dan mungkin juga diorang banyak kepada pergi ke luar negara lah kot. Kita tak tahu lah. Gerakan TikTok. Gerakan TikTok. Apa menteri pun kena kecam lah main TikTok. Ada pula buat pertandingan main TikTok. Aduh. Tak logik lah. Arto TikTok Disney. Tak apalah. Kita orang tak dengar. Arto TikTok Disney. Aduh. Kita orang fokus pada ini je. Okay. Tapi Syed punya ni aku best juga. Sebab ialah zaman tu internet apa semua belum ada. Semua majalah kan. Kalau kita nak cari reference kan. Tapi best juga sebab sekarang ni zaman yang semua benda cepat. Macam mana kita punya aksi ni untuk kita bagi mantap kan. Macam ada pembaharuan kan. Apa kita punya gerakan lah. Macam tadi cakap gerakan untuk buat kelainan dekat galeri ke apa semua. Benda tu lah juga kita kena cari satu platform. Mungkin juga zaman ni merupakan zaman permulaan kepada virtual exhibition. Sebab kita tengok daripada disebabkan daripada tak tahulah apa. Aku ada satu teringat yang satu virtual exhibition kan. Aku satu teringat satu show tu dekat London lah. Aku tengok dekat ni lah. Dekat baca dekat Aksi kan. So siapa yang nak tengok work dia kena pakai VR tu tau. Sebab dinding semua kosong kan. So siapa nak tengok work dia kena pakai VR tu kan. Benda tu dia dah advance lah. Dia dah terlebih power pula dia punya kan. Tapi aku rasa menarik lah. Tapi macam mana kita zaman moden ni, zaman semua serba pantas ni, tambah lagi dah ada VR kan. Tambah sekarang ni galeri boleh buat VR punya show. Macam mana kita nak artis ni nak catch up benda tu pula. Menarik juga Syed punya ni kan? Betul, setuju. Untuk kita catch up. Sebab tengok sekarang disebabkan daripada RMO ni, kita tengok ada few galeri yang dah start pergi virtual. Yang bukan sekadar upload dekat Instagram dan sebagainya. Ada yang macam
dah start buat video, dia rakam suasana di galeri apa semua, nak bagi feel apa semua. Lepas tu virtual reality pun banyak yang dah ni. Saya betul lah macam saya cakap ni lah, pakai VR tak feel, memang kurang feel dia. Ya betul, sebab tu aku cakap yang show dekat tu kan, dia artis tu terlebih advance kan. Terlebih advance. Nak tengok work kena pakai VR kan. Tapi yalah, kita punya, untuk kita tengok work tu tak best lah kan. Tapi itu dah untuk mengikut ni lah, kemodenan zaman teknologi. Best. Cuma aku rasa permulaan kot galeri akan gunakan VR ni. Tapi best lagi kalau kita pergi galeri, kita tengok work tu depan-depan. Work tu kalau besar, kita boleh tengok dia besar-besar. Soalan daripada Uman Nasir, ada pro and con. Okay, bukan soalan lah, dia punya pendapat, ada pro and con. Ya, virtual artwork pun boleh. Macam dekat bakat muda 2019, bakat muda 2017 yang ada work virtual, Zuli, lepas ada a few work yang virtual. Menarik ke tak? Ya. Best. Asing kita ni tak tahu lah. Sebenarnya dah orang kata apa, dah beyond lah. Cuma dia kecil kan. Benda tu agak segelintir sangat yang buat. Jadi tak memberi impak sangat. Kalau ramai yang buat, mantap lah. Okay. Apa pandangan Syukur terhadap student final year yang terpaksa menjalankan final secara online buat masa sekarang disebabkan PKP, Kutan studi 24. Buat je lah macam biasa. Buatlah sehabis baik yang bagus-bagus. Pendapat ni lah kan. Betul lah soalan dia. Buat final secara online, maknanya buat di rumah, ambil gambar, upload, bagi dekat lecturer. Bukan memang saya tu cari student buat kerja ke? Kalau yang buat kat rumah. Tak tahu kalau buat kat rumah. Apa tidur ke apa. Tapi pada aku lah, pada pendapat aku, apa, benda ni train juga sebenarnya kita. Takkan kalau buat dekat school, feel dia lain berbanding kita buat dekat studio. Buat dekat tempat sendiri lah maknanya, maksud aku. Apa dekat rumah ke apa semua. Tapi kalau kita buat kat rumah, kita rasa malas. Kita kena rajin sikit lah. Macam tu lah. Dekat studio pun, yelah, tak tipu lah aku cakap. Kadang-kadang ada kat datang rasa malas dia kan. Nak buat kerja apa semua. Cuma aku boleh cakap sini, kalau even kat mana-mana pun kita buat work, buatlah yang okay. Buat yang sehabis baik yang kita boleh buat lah. Kalau kat rumah tu tak cukup barang, tu sama jugalah macam kat sini kan. Buat sehabis baik je lah. Itulah aku punya pendapat aku. Tapi aku tak pernah lagi submit work secara online ni. Kan? Tak pernah lagi buat work submit online ni. Lecturer nak kritik pun kita susah sikit. Kalau lecturer nak tengok kan. Ya, dia tak boleh nak nampak depan-depan. Tak boleh nak nampak depan-depan. Kalau contoh kita buat benda tu best, kita ambil gambar jadi tak best. Tak tahu lah kalau lecturer tu, tu yang tak best tu kan. Kalau kita buat work tu tak best, ambil gambar jadi best, tak tahu juga benda tu luck juga. Tapi apa-apa pun, yang student final year ni buat je lah. Cuma tak tahulah macam mana nanti dia punya exhibition, degree show. Sedih juga. Buat virtual lah. Try lah seorang yang pakar teknologi, pakar ekonomi. Buatlah virtual. Cuba kot. Menarik kan? Final year degree first time buat virtual. Menarik. Grafik dah post kita orang lah. Dah post. Menarik tak? Dah post kita orang untuk buat virtual. Tak tahu. Tengok macam mana. Okay. Ini satu soalan lagi. Selain daripada galeri, apa lagi jalan atau cara lain yang untuk kau market diri kau sebagai artis?
Sekarang ni zaman-zaman media sosial kan. So selain daripada galeri, media sosial boleh menjadi satu platform juga kot untuk kita marketkan, untuk kita bagi tahu apa kita buat. Itu salah satu faedah, salah satu kaedah dia, faedah pula. Kaedah dia sebenarnya. Yalah, apa artis guna untuk, yalah ada artis yang guna untuk media sosial dia masing-masing lah, pandai-pandai lah. Tapi pendapat aku, selain daripada galeri, media sosial lah aku punya platform untuk ni kan. Ataupun mungkin aku akan try untuk cari untuk collaboration, untuk cari satu kolektif kan. Try and error lah untuk, tapi medium media sosial lah yang paling sesuai setakat ni. Sebab banyak artis-artis kita pun post artwork dekat media sosial kan. So dah tak ada lagi orang cakap apa, macam dulu mungkin takut ke apa ke kan. Tapi kita try lah. Kita try. Banyak je buat macam tu, tak ada masalah pun. Macam mana nak apa ni? Okay, soalan daripada Oman M. Nasir. Bagaimana nak kekalkan kesihatan mental untuk sentiasa kreatif dalam tempoh PKP? Untuk ni, kesihatan mental. Maklumlah, kita artis kena bersosial untuk meningkat. Aku first kali aku sokong Tok Kura punya ni, program ni dia buat ni kan, untuk buat talk ni kan. Aku sangat setuju. Benda ni pun okey, macam contoh buat live ni kan. Okey, kita boleh dengar pendapat artis lain juga. Walaupun contoh hari tu dengan Tajirin Faruqi, dengan Hazul Bakar, dengan apa tu kan? Hazul Bakar. Okey, yang tak pernah bersembang dengan dia, okey, kita boleh bersosial dengan dia untuk meningkatkan kreativiti ya. Dalam bidang sosial ni lah artis ni kan. Okey. Cara ni aku suka. Aku dia benda yang agak bagus lah kan. Lagi satu, untuk meningkatkan mental, untuk terus kreatif ni. Walaupun malas macam mana pun kita rasa, malas nak buat work pun, aku rasa buat sketches walaupun satu garis pun aku rasa buat dah lah, untuk kekalkan kita punya ni. Ya, aku pun kadang-kadang malas juga kadang nak buat work kan, adalah rasa malas tu. Tapi aku ada sketches aku untuk aku terus buat kan. Aku ada diary lah, aku punya diary kan. So dekat dalam ni juga aku buat, walaupun satu buruk ke cantik ke apa semua kan. So dekat dalam ni aku panggil diary lah, buku kan. So tambah lagi COVID ni barang habis semua. So kat dalam ni ada buku, ada diary kan. So diary COVID-19. So ada 30 bulan ni kita diary. Walaupun satu visual, satu kan kosong, tak apa, buat dia untuk kekalkan kita punya momentum untuk kita buat. Kalau rajin penuh buku kan. Tapi aku suka tengok Haslin punya drawing waktu COVID dia, tengok dia punya drawing dia. Best gila, aku cakap best gila. Dia boleh kekalkan momentum dia walaupun duduk dalam rumah, work on paper macam tu, tapi best gila dia punya drawing dia. Macam tu lah dia punya, untuk kekalkan momentum dia. Okay. Ni daripada Fudail, platform macam Instagram memainkan peranan penting atau sebaliknya dalam menghasilkan karya? Maksudnya macam mana? Maksudnya reference ke apa? Boleh jadi kot. Mungkin daripada sudut reference, mungkin juga dari sudut kalau untuk terus kekal berkarya ataupun relevan, untuk mengekalkan relevan kau berkarya. Aku rasa Instagram ni dia boleh jadi satu, orang panggil apa, motivasi. Aku rasa dia boleh untuk motivasi untuk kita terus buat karya. So apa aku cakap,
dia sebagai motivasi minum je, sabar. Dah, minum. Dia okay, kita buat work dekat dalam studio tu, andai katalah kita seorang kan. Okay, kita buat work, kita buat sketches ke, kita buat work so kita tak tahu dekat siapa kita nak tunjuk kan. Kita upload lah dekat media sosial, kita, IG ke contoh. Kita once kita upload, semua orang akan tengok. So yang mana akan suka, so dia like lah, akan like. So mana yang komen kan, oh best, apa semua komen, apa sedap mata memandang, apa semua. Bila kita dapat komen macam tu, kita punya rasa bangga tu kita ada tau. So kat situ untuk okay, macam ni best, aku nak buat lagi lah. So kita akan produce lah benda tu. Tu ada platform untuk kita ni lah, untuk menghasilkan karya. Tipu lah takkanlah kalau kita upload gambar work tu, orang cakap best, tiba-tiba aku dah tak nak buat work. Best lah work ni. Berapa ni jual? Orang ucap tahniah ke, work ni I nampak dekat galeri lah, tahniah apa semua. Work ni I dah tengok show lah, tahniah. Dah lah, aku merajuk lah, aku tak nak buat work. Takkan sampai macam tu kot. Mesti kita rasa orang appreciate kita punya work tau, walaupun dekat media sosial kan. Walaupun apa jiran kita ke yang tengok work kan, so dia tahniah, dia ucap tahniah kat kita, dia cakap best work. Kat situ kita punya keyakinan diri kita untuk karya terus meningkat lah kan. So kita nak buat work lagi lah kan. Walaupun tak masuk show galeri, kita buat orang bagi love, bagi like kat kita, lah, tu pembakar semangat juga lah. Betul, motivasi untuk diri kan. Lagipun macam Instagram ni dia bukan terhad kepada Malaysia, market Malaysia je, dia market luar kan, dia seluruh dunia. So mungkin kau tak berapa diterima di Malaysia, tapi mungkin market luar orang suka tengok kau, dan juga daripada situ pun, pada Instagram pun kau boleh dapat peluang untuk masuk show. Contohnya kalau kau follow a few Instagram account yang memang dia buat lah. Aku tak ingat, ada salah satu tu dia buat pameran 6x6 inci. Memang dia tiap-tiap tahun dia orang buat. So dia daripada luar, daripada UK kot, UK atau US. So dia kalau kita follow dia, mungkin kita boleh dapat semangat juga untuk kita buat benda tu. Dan juga mungkin kalau dia follow back, dia boleh scout kita, dia akan panggil kita. So Instagram tu dia satu platform yang lebih, bagi aku penting lah. Dalam untuk kita sekarang ni memang social media penting. So betul. Artis kena ambil dan guna pakai peluang yang ada. Sebab macam banding dulu, contoh macam waktu Zaman Mata Hati dan sebagainya, mereka tak ada apa-apa. Diorang biasanya ada surat khabar, TV, apa semua. So peluang diorang mungkin lagi kurang. So apa guna benda tu? Apa guna media sosial kan? Jadi daripada Bidas komen, aku pernah dapat award from Instagram and show my photos in US, and the way kita post Instagram tu mesti betul dengan caranya, dalam masa yang sama kita promote our artwork yang foto. Ya betul. Aku ingat lagi Bidas pernah share yang dia Instagram sendiri follow dia. Aku macam respect gila babi sikit. Benda tu yalah, takkanlah kalau kita tak jadi masalah untuk kita berkongsi. Contoh kita kaya kan, kita nak upload gambar, tak jadi masalah pun. Tak kata benda tu Instagram kau nak kena buat artwork ke, tak pun. Tapi kalau kita kita nak share artwork tu pun adalah satu benda yang kita nak share juga dengan orang kan. Setuju. Macam tu lah. Macam macam saya cakap Kide baru-baru ni kan. So berapa ramai yang spam dia punya messenger kan, dia punya DM kan, ucap tahniah. So kalau anda katalah Vans official tak post dekat Instagram, so benda tu tak ada apa lah kan. Tapi sebab Vans official post benda tu kan, kita pun semua follow, kita nampak benda tu. So satu kebanggaan lah untuk Kide, kebanggaan juga untuk Malaysia kan. Dia duduk cakap duduk di kampung kan, boleh maju kan. Macam tu lah dia punya maksud dia. Aku Okay guys, macam Kide pun dia bernasib baik. Yalah, sebab dia masuk pertandingan Vans kan. Dan aku rasa pertandingan macam tu adalah salah satu juga platform selain daripada Instagram. Yang artis muda kena ambil peluang untuk masuk. Tak semestinya kena masuk pertandingan
macam pertandingan Open Shah Alam ke, Bakat Muda Sezaman ke sebagainya. Kau boleh juga masuk pertandingan macam ni, Vans yang design kasut kan. Lepas Ambil tu ambil mana-mana pertandingan yang ada, ya, itu betul. adalah sebagai salah satu platform untuk kau market diri kau dan juga naik. Betul. Media sosial salah satu platform sekarang untuk artis tu sendiri. Betul. Yalah, ada yang artis yang kalau kita tengok dekat negara luar, diorang terlalu ramai artis tau. Diorang terlalu ramai artis. Tapi macam mana diorang nak ni? Ada artis yang macam artis media sosial. Work dia dekat media sosial. Banyak dia punya page kan. Banyak. Dia famous dekat media sosial. Dan sampai kalau kita buka Pinterest pun ada work dia. So dekat situ dia jadi ni lah artis media sosial. Tapi tak jadi masalah pun. Dia tetap buat apa yang kita buat. Cuma platform dia je. Ya, platform je berbeza. Tapi still platform buat work. dia berbeza. Tapi still buat work. Kan? Dan pada aku zaman sekarang artis muda kena guna benda tu lah. Kena guna platform yang ada tu sebaik mungkin. Yalah. Tapi kena guna, tapi kita jangan menyalahgunakan pula benda tu. Macam contoh apa work orang lain kita copy ke apa semua tu, tu benda tu tak ni lah. Ataupun kalau kita, sebab artis ni dia kadang-kadang dia suka simpan rahsia tau. Suka simpan rahsia. So benda yang dia tak suka share selagi benda tu tak dipublishkan. Kan? So ada je macam tu. Tapi tak jadi masalah. Kita boleh ambil gambar untuk close up. Kita bagi tahu yang kita tengah buat something, tengah buat karya. Kan? So bila kita post benda tu, orang semua akan tengok. Kan? Ada tengah buat work. So work ni macam best je. Tak sabar je nak tengok. Itulah. Menarik tak soalan side ni? Adakah platform media sosial ni mengganggu karya itu sendiri diciplak terlebih awal atau apa? Pada aku pendapat sendiri, bila kau share dekat social media, kau meletakkan satu tanda seperti mana dia berisiko lah. Aku yang first buat work ni. Macam kata kau letak dulu, kau yang first buat work ni. So mungkin orang yang selepas kau tu mungkin akan dikata berciplak work kau. Pada aku tak ada masalah pun. Kalau kau takut, kau boleh letak macam syukur cakap lah, letak separuh tease saja. Macam kau syukur macam mana pendapat kau? Adakah pendapat benda aku, tu kalau once kita dah upload work kita dekat media sosial, itu risiko kita. Kita dah ambil risiko untuk karya kita diciplak lah. Kan? Yalah, macam tu lah dia punya konsep dia. Kalau kita takut diciplak. Ada juga pendapat certain orang yang cakap jangan post artwork ni sampailah dia dipublishkan. Ada juga yang cakap macam tu. Aku setuju dia punya cadangan tu. Sebab kalau kita dah post terlalu awal karya kita, once kalau ada pameran di galeri untuk work tu, jadi orang dah tengok terlebih awal karya tu. Jadi bila di galeri orang akan bosan. So kalau macam tu, baik kita buat close up ke, kan? Kita post sikit-sikit je. So bagi orang ternanti-nanti, apa benda yang dia buat ni? So di galeri orang akan excited lagi dengan work kita. Kan? Tapi kalau work tu dah siap pun, kita upload di media sosial pun, dia adalah kita dah ambil risiko untuk diciplak lah. Sebab kalau ada, aku tak tahu lah kalau copyright ni dekat media sosial ni macam mana. Kalau contoh work tu ada copyright, kita buat work tu ada copyright, lepas tu kita upload dekat media sosial, then ada orang tengok, orang copy lah work tu kan. Macam mana? Kita still boleh saman dia ataupun tak? Tu aku tak tahulah sebab kita tak biasa dengan copyright ni. tu malah lah jawab biarlah dia. Untuk kau buat copyright, kau kena daftar dulu kau punya work tu. Ya kan? Dan dekat situ ada beberapa macam kelompongan lah. Ada beberapa kelompongan lah berkaitan dengan IPO ataupun apa nama kata ni, hak cipta. Sebab kita tak boleh nak cakap, kita tak boleh nak kata dia copyright as in apa.
subjek Ya. subjek ke, kau Sebab- punya stroke ke, apa ke. So kau tak boleh nak copyright satu benda. Kalau contoh kau copyright work tu, kau nak copyright dia bagaimana? Yalah, apa benda kan. Sebab benda Ha. tu kan. Sebab kalau nak cakap, ni benda ni orang dah buat lama dah. Ya betul. Nak cakap, Sebab aku pakai oil painting. Dah berapa lama dah. Kan? Nak cakap aku buat copyright, aku buat figure. Dah berapa banyak dah figure yang aku buat. Tak tahulah. Dia macam tu lah. zaman dah buat figure kan. Tapi tak, benda tu tak tahu lagi. Ada satu soalan daripada Hochi Comrade Putih. Apa latihan syukur untuk asas kemampuan daripada sudut PR? Sebab tak kurang juga artis power yang lemah PR-nya. Aku lemah juga. Aku jujur cakap, aku PR aku agak lemah. Aku tak power sangat buat nak cakap-cakap ni. Cuma praktis je lah. Kalau macam aku dengar nasihat abang-abang kan yang ajar aku ni. Kita jumpa orang, kita cakap je. Praktis je lah. Kita jumpa orang, kita try cakap. Try communicate dengan orang yang, kalau kita pergi galeri kan, kita pergi show ke apa, try je lah borak. Bukan dengan kawan-kawan. Tak semestinya dengan kawan-kawan. Kawan-kawan ni kita dah biasa sangat. Kita dah boleh hura-hura biasa. Kan? Tapi dengan orang yang, anda kata kalau, dekat satu pameran ni kita masuk kan, ada work kita. Bila orang tanya work kita tu, kita janganlah malu. Aku macam tu, awal-awal dulu aku malu. Nak explain pasal work kan. Aku ingat pergi dekat, yang paling aku malu sekali lah, yang dekat Acube tu. Kat Acube tu dengan apa? Dengan apa? Geng-geng apa? Kumpulan apa? Geng-geng housewife nak salih tu. Geng-geng. Sebab aku punya English aku tak berapa bagus tau. Tapi yelah, siapa Cik Azhar kan. Azhar kat situ. Dia tak apa, bagi cakap je. So bila kita dah cakap sekali kan, bila kita dah cakap sekali tak apa. Kali kedua kita dah biasa, kali ketiga dah biasa. Lama-lama kita akan terbiasa lah untuk kita bercakap. Walaupun bahasa tu tak ni pun, tak best pun bahasa kita. Sebab in the end of the day, bagi aku itulah bahasa yang paling universal yang datang ke orang kan, ke audience. Kita ada lagi lebih kurang 6 minit. So ada 2 soalan. Ni kira soalan yang terakhir lah. Adakah media sosial mengganggu pameran sebab kehadiran audience di galeri makin berkurang dengan media sosial? Dan soalan yang terakhir, adakah artis sosial media dianggap tidak setaraf dengan artis berpameran? Untuk soalan Syed ni soalan Syed yang untuk soalan Syed yang mengganggu pameran. Pendapat kau macam mana? Pendapat aku sekarang dia jadi macam tu. Sekarang dia jadi macam tu. Semua orang tunggu e-katalog. So bila dah dapat e-katalog, contoh, dah dapat e-katalog, artis pun dah post work dia dekat apa ni. So orang jadi macam aku dah tengok dah work semua. So tak payah pergi lah. Aku agak tak bersetuju sangat lah macam tu. Sebab yelah, melainkan kalau kita jauh ke apa semua kan, kita boleh lah. Tapi kalau yang dekat-dekat ni, aku tak setuju lah dengan kalau bila cakap aku dah dapat e-katalog, aku tak nak pergi pameran lah. Ya, aku rasa tak tahulah aku. Cuma dia aku rasa dia ada sedikit mengganggu pameran lah kalau macam tu. Tu aku cakap lebih baik kita upload artwork kita dekat media sosial selepas dia dipamerkan. Maknanya saya contoh, kita ada show 9 hari bulan contoh lah. Bila kita tak payah upload lagi, dan bila orang dah datang tengok show, 10 atau 11 hari bulan kita baru upload gambar work. Rasa macam tu better kot. Macam tu lah aku biasa aku buat macam tu. Dah galeri dah tunjuk work kita, baru kita upload. Adakah artis menggunakan media sosial sepenuhnya dianggap tidak setara dengan artis berpameran? Taklah. Aku tak rasa macam tu. Pada saya
apa sama je taraf dia. Sama je. Kalau okay, dia buat work bagus kan. Buat work best, upload dekat media sosial kan. So sama je dengan orang yang buat work lepas tu pameran dekat galeri. Benda dia sama je. Lain kan kalau ada grup-grup yang cuba asingkan benda ni, aku tak tahulah. Kalau macam kau artis media sosial lah, kau tak layak dengan ni. Padahal yang artis pameran dekat galeri pun upload work dekat media sosial. Tapi kecam orang Betul, yang agak, artis yang upload work agak dekat agak ironi juga lah benda tu. Contoh dia kau artis media sosial tak sesuai kawan kami, tapi dia upload work kat media sosial. Okay, harap dapat menjawab soalan dua soalan terakhir tu. Okay, kira penamat lah penutup ni. Boleh share sikit harapan kau untuk PKP harapan dan juga masa depan lah. Aku tak adalah berharap sangat. Cuma apa yang cuma apa yang boleh aku cakap lah, untuk kita semua yang melukis kan, yang menjadi ambil risiko untuk jadi pelukis ni, jangan stop. Tak ada apa-apa kekurangan daripada segi bahan apa semua, jangan stop lah. Walaupun dekat sketches macam saya pernah cakap kat aku memang salut gila dengan tu. Aku memang pegang pada dia cakap. Habis canvas kat lantai pun boleh lukis dia cakap. Nanti dah habis masa padam lah. Benda tu best lah. Kita jangan stop lah untuk walaupun PKP ni kita yalah malas tu biasa lah. Tapi kita pun walaupun tak PKP, kita still work on studio, dalam studio. Kan sama je. Kita artis ni sama, cuma tak boleh keluar je. Tak boleh jalan-jalan. Tempat kerja sama dalam studio. Cuma jangan berhenti lah. Kita kena mantapkan diri guys. Kena banyak-banyak semayang. Hashtag terima kasih. Stay at home. Terima kasih untuk sesi perkongsian Sembang Santai Arthur episod 4. Dekat 2 jam juga kita bersembang. Terima kasih sekali lagi syukur. Kita orang daripada Arthur mengucapkan ribuan terima kasih dan semoga maju jaya, terus maju jaya dan sentiasa sihat mental lah sepanjang PKP ni. Okay. Terima kasih juga dekat Arthur Movement sebab jemput borak-borak ni. Boring juga Jemu duduk kat sini. Boleh. Okay, ini just untuk promotion. Pada 11 hari bulan kami akan mengadakan Sembang Santai Arthur episod 5 Q&A bersama Arthur Movement pada jam 9 malam. Semua dijemput hadir. Dan juga satu shout out untuk AP Art Gallery di mana mereka esok akan mengadakan sesi kongsi bersama dengan Fatah Said pada jam 9 malam. So kalau tu jemput hadir ke live AP Art Gallery. Alright, okay. Saya ingin ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Syukur dan juga kepada para hadirin sekalian. Sampai jumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum guys.